Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Norikmal Hamjani. Memulakan berita tengah hari ini dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 3 kunjungan hormat di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Rabu. Kunjungan pertama adalah daripada Pemangku Pengarah Cawangan Khas CP Datuk Baharudin Ahmad. Ia bertujuan bagi membincangkan soal keselamatan terutama yang melibatkan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 kelak, selain turut membincangkan penambahan pusat pembuangan undi bagi memastikan kelancaran perjalanan PRU tersebut. Mengiringi Datuk Baharudin dalam kunjungan hormat ini adalah Ketua Cawangan Khas Sarawak SAC Muhammad Khairuddin Cik Hamid. Turut hadir adalah Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul. Seterusnya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menerima kunjungan hormat daripada Malaysia Building Society Berhad MBSB Bank yang diketuai oleh pengerusinya Tan Sri Azlan Zainul serta rombongan JX Nippon Oil and Exploration Malaysia Limited. Dalam kunjungan hormat berasingan, Datuk Baharudin turut mengadakan kunjungan terhadap Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Rabu. Bercakap dengan media selepas kunjungan hormat itu, Datuk Abdullah Saidul memberitahu kunjungan hormat daripada Datuk Baharudin ini merupakan lawatan rasmi pertama beliau ke Sarawak selepas memegang jawatan tersebut. Katanya antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan yang berlangsung kira-kira 30 minit itu mengenai beberapa perkara berkaitan keselamatan dan kesejahteraan rakyat negeri ini. Kita menerima kunjungan rasmi Pengarah Cawangan Khas Datuk Bahar yang berkunjung melawat Yang Berhormat Premier sebentar tadi. Ini adalah lawatan rasmi beliau sebagai Pengarah Cawangan Khas yang baru. Di antara perkara yang bincang ialah tentang perkara keselamatan negeri dan sebagainya, kesejahteraan dan perkara-perkara lain yang berkaitan lah. So kita terima kasih dan mengucapkan tahniah kepada Datuk Baharudin di atas pelantikan beliau sebagai Pengarah Cawangan Khas yang baru. Sementara itu, Datuk Baharudin berkata tujuan kunjungan hormat tersebut adalah bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan pilihan raya umum akan datang. Seperti pada ketika semalam, Perdana Menteri telah beberapa kali menyatakan bahawa pilihan raya semakin hampir. So, kita berbincang dengan pihak Sarawak untuk memastikan pilihan raya ini berjalan dengan lancar dan untuk makluman semua bahawa penambahan pusat-pusat pengeluaran, pusat-pusat pembuangan undi juga, saluran-saluran pengundi juga dibincangkan untuk memastikan bahawa kelancaran pilihan raya Parlimen G15 ini di seluruh negara, insya-Allah kita doakan sama-sama supaya berjalan lancar, supaya rakyat dapat melaksanakan hak mereka. Turut hadir dalam kunjungan hormat itu ialah Pegawai Tadbir Khas UKAS Datuk Takun Sugah. Laporan seterusnya. Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Xing Weiping telah mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di pejabat beliau di Wisma Sumber Alam Kuching pada Rabu. Pada kunjungan hormat itu, Datuk Amar Awang Tengah serta Xing telah berbincang serta bertukar pendapat berkenaan aspek-aspek yang boleh mewujudkan kolaborasi antara Sarawak dan negara China, terutamanya dari segi perdagangan dan pelaburan. Potensi kolaborasi tersebut termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur, pendigitalan, teknologi tinggi, minyak dan gas, petrokimia serta pertanian komersial. Dalam pada itu, Timbalan Premier Sarawak memaklumkan negeri ini khususnya dan Malaysia secara amnya telah mengekalkan hubungan baik dengan Republik Rakyat China semenjak tahun 1974 termasuk dari segi hubungan kerajaan, perniagaan dan juga sosial. Datuk Amar Awang Tengah turut mengalu-alukan lebih banyak syarikat dari China untuk meneroka potensi perdagangan dan pelaburan di negeri ini. Difahamkan negara China merupakan rakan dagang utama Sarawak dengan jumlah nilai dagangan antara kedua-dua pihak mencecah 27.045 bilion ringgit pada tahun 2021. Aktiviti ekspor dinilai pada 18.6 bilion ringgit dengan kebanyakannya disumbangkan oleh ekspor gas asli cecair, manakala jumlah import pula mencecah 8.4 bilion ringgit terutamanya untuk bahan kimia, bahan api mineral, pelincir serta barang perkilangan. Berita selanjutnya, peruntukan 35% kerusi Parlimen untuk Sarawak dan Sabah adalah bagi melindungi hak-hak negeri Borneo. Demikian menurut Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah.
Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak itu menegaskan meskipun ini bagi meningkatkan keupayaan untuk pelantikan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri bagi Borneo, namun ia juga memerlukan sokongan parti lain yang membentuk kerajaan. Perdana Menteri dan lain-lain parti dalam kerajaan telah bersetuju dan akur bahawa kerusi-kerusi yang dipegang oleh wilayah Sabah dan Sarawak sepatutnya balik kepada 35%. Kerana apabila kita menubuhkan Malaysia dalam tahun 1963, 3 wilayah yang telah bergabung bersama-sama dengan Malaya, jumlah kerusi yang dipegang oleh mereka adalah lebih kurang 35%. Dan apabila Singapura telah dikeluarkan, kerusi yang dipegang oleh Singapura telah diambil oleh Malaya. Dan sebab itulah jumlah kota, percentage dalam Parlimen Sabah dan Sarawak hanya tinggal 25%. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kuala Lumpur selepas mengadakan lawatan ke venue Sukma ke-20 pada Rabu. Beliau menambah kuota 35% kerusi Parlimen itu sangat penting untuk membolehkan hak-hak Sabah dan Sarawak dilindungi. Sebab itulah 35% itu penting. 35% berartinya wanted. That is a special safeguard. A special safeguard to protect the rights of Sabah and Sarawak. Kalau 35% itu sudah kurang menjadi 25%, berartinya 75%, which is more than 2/3, sudah dipegang oleh Malaya. For them to bulldoze through, membuat pindaan terhadap perlembagaan persekutuan, to take away the rights of certain things, to amend the constitution, akan dibuat lebih mudah lagi. It is more about safeguards the rights of Sabah Sarawak. Sebab itu Tambahnya, peruntukan untuk mempunyai 1/3 daripada kerusi sementara tidak dinyatakan. Rujukan mengenai dibuat dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63, Laporan Jawatankuasa antara Kerajaan IGC 1962 dan Perlembagaan Persekutuan. Hari sama dalam sidang media tersebut, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu. Di Sibu pula, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah telah menyempurnakan penyerahan tabung bantuan segera kepada 2 warga emas. Bantuan itu disalurkan kepada Ting Ki Ping yang berusia 80 tahun dan isterinya Ching Suk Hung berumur 70 tahun di Sri Kenangan Sibu. Kata Datuk Seri Fatimah, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS bahagian Sibu telah mengambil tindakan segera selepas melihat video kehidupan sepasang warga emas dan seorang kanak-kanak lelaki tular di media sosial. Ya, pas itu saya minta JKM Sibu siasat. Sebenarnya suami beliau ini sudah menerima bantuan bulanan. Beliau penerima bantuan bulanan warga emas RM500 sebulan sejak 2 bulan Mac tahun ini. Bulan Mac tahun ini. Tetapi bila saya datang ke sini, saya melihat bahawa it's not just financial assistance. Keadaan rumah ini saya rasa tidak sesuai untuk didiami. Sebab rumah ini adalah ditinggalkan oleh orang asalnya, orang punya asalnya. Dan kalau kita lihat pun memang dalam keadaan saya tidak tahu bahawa ada sewa atau tidak, agak bahayalah sebab keadaan itu. Mereka ini warga emas dan juga ada anak kecil ni, cucu mereka. Mengulas lanjut, beliau memberitahu kementeriannya akan berusaha untuk menyediakan kediaman yang selesa kepada mereka. Manakala di Kuching, lebih 2,000 patah perkataan daripada masyarakat Melanau telah dikumpulkan bagi tujuan penerbitan Kamus Melanau Ajang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, kesemua perkataan itu telah dikumpul dan diperbetulkan menerusi bengkel permunian Kamus Melanau Ajang.
Menurutnya, entry yang telah sedia ada perlu disahihkan, diluaskan takrif dan dikembangkan dari aspek pemaknaannya sebelum dimasukkan cara sebutan yang betul. Beliau berkata demikian semasa bengkel pemurnian Kamus Melanau Ajang bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak pada Rabu. Turut hadir ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang itu menambah cara sebutan yang betul adalah berdasarkan pemenggalan fonemik oleh penutur jati yang telah dilantik berdasarkan ideolek variasi dialek daerah masing-masing. Tambahnya, entry-entry ini seterusnya akan disahihkan oleh jawatan kuasa pengesahan bagi membina manuskrip bersih bagi tujuan penerbitan. Difahamkan seramai 35 peserta dari Kampung Kuala Rajang, Jerijeh dan Belawai telah menyertai bengkel pada 19 hingga 23 September ini. Beralih ke perkembangan SUKMA 2022 di Kuala Lumpur. Pasangan abang-adik Ilyas Ghazali Zulfikar dan Muhammad Johan Ghazali Zulfikar muncul wira skuad Muay Thai Sarawak selepas keduanya menyumbang pingat emas dalam acara yang melabuhkan di Radisson City Plaza, Sri Kembangan pada Rabu. Ilyas yang merupakan atlet kebangsaan menjinakkan atlet dari Terengganu Muhammad Fazat Ki Muhammad Zaki dengan kiraan 30-27 dalam pertembungan 3 pusingan kategori lelaki 63.5 kg. Terdahulu adiknya Muhammad Johan yang juga atlet kebangsaan menyingkirkan Wan Muhammad Sabri Wan Zuki dari Melaka dalam kategori 60 kg lelaki dengan pukulan knockout pada pusingan kedua. Ketika ditemu ramah, Ilyas yang merupakan pelajar Politeknik Kuching berusia 20 tahun amat gembira selepas impiannya untuk menyumbang pingat emas buat Sarawak pada SUKMA akhirnya menjadi kenyataan. Gembira sebab saya dapat menewaskan antara top Malaysia sekarang ni, top Muay Thai Malaysia fighter sekarang ni. Dan saya dah lawan 4 kali minggu ni, so alhamdulillah bangga dengan prestasi ni. Sementara itu, Johan 16 tahun itu juga amat berpuas hati selepas berjaya merangkul pingat emas pada SUKMA buat kali pertamanya. Turut berkongsi kegembiraan itu, ibu mereka Jenna Johnson sambil berkata pengorbanan mereka menjalani latihan selama 7 tahun membuahkan hasil yang membanggakan. I feel happy, I feel grateful because a lot of hard work's gone into this. They've been training for 7 years, and this is 7 years of hard work that it's been appreciated today. So I'm very grateful, very happy. Dalam pada itu, Ketua Kontijen SUKMA Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu yang turut turun untuk memberikan sokongan mengucapkan tahniah di atas kejayaan Ilyas dan Johan memenangi pingat emas. Kita beri tahniah kepada Johan dan Ilyas yang telah menangi dua-dua pertandingan tadi. Dan kita bangga Sarawak dapat 2 medal emas. Ini mengangkatkan semangat kita dan juga kedudukan kita. Dan mungkin kita berterima kasih kepada pasukan Sarawak kita. Yang begitu kuat memberikan semangat untuk pemain kita tadi. Dan demikian kita beri tahniah kepada Muay Thai dan juga berharapkan lagi pertandingan lain kita pun dapat meningkatkan medal kita. Terima kasih dan tahniah kepada semua. Tahniah Sarawak, kita menang 2 gold medal di Muay Thai pada petang ini. Terima kasih. Secara keseluruhannya, skuad Muay Thai Sarawak menyumbang 2 pingat emas dan 4 gangsa pada edisi kali ini untuk menduduki tangga kelima secara keseluruhan. Sementara itu, pemenang pingat gangsa ialah kabilan Jelivan Tiagarajan 67 kg, Muhammad Hasbullah Mut 45 kg dan Nur Azirah Muhammad Yudi 57 kg. Satu lagi gangsa disumbang pasangan adik-beradik Nur Afikah Musfirah Baharum dan Nur Arifah Mahsunah Baharum dalam acara Boran Wanita. Turut hadir menyaksikan perlawanan tersebut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Penolong Ketua ACDM Muay Thai Safi'i Ahmad dan ACDM Kriket Kennedy Cukpai Ugon. Dalam pada itu, pingat emas turut disumbang atlet renang Sarawak apabila Kili Teo Yao mencatat 9 minit 26.05 saat mengatasi atlet dari Sabah Chu Sin Ying dan Hui Jiayi dari Pulau Pinang.
Sukan renang turut memberi 2 pingat perak menerusi kategori 50 meter, kuat dada dan 4 kali 100 meter gaya bebas berganti-ganti yang diadakan di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Acara terjun juga menyumbang 2 pingat perak kepada Sarawak apabila penerjun veteran Rodic Lises menduduki tempat kedua dalam acara 3 meter papan anjal lelaki dan 1 meter papal anjal lelaki. Di Stadium Universiti Sains Islam USIM, nilai pula skuad memanah Sarawak yang dibarisi Natasha Muhammad Shahruddin dan Josia Hong Siang Win turut memenangi pingat emas dalam kategori Compound Mixed Team yang merupakan emas kedua dari sukan memanah. Tempin bowling Sarawak terus mencetak pingat emas apabila pasukan wanita yang terdiri daripada Nur Hazirah Ramli, Gillian Lim Siu Gyo, Asha Dania Azri, Lavinia Kojaji dan Nur Aina Kamalia Abdul Ayub muncul juara. Sementara itu, pasukan lelaki Sarawak pula menduduki tempat kedua sekaligus membawa pulang pingat perak. Manakala sukan menembak merangkul pingat perak dalam acara 50 meter rifle 3 positions women's team. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.